Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ni macam biasa cikgu akan buat penjelasan untuk homework kita. Okey, penjelasan untuk homework kita, cikgu mula share skrin. Jadi masing-masing boleh tengoklah apa homework kita, macam mana cikgu nak buat. Penjelasan ni adalah orang kata latihan pengukuhan untuk kelas kita. Jadi kena buatlah, kena buat. Barulah kita tahu apa yang kita belajar masa dekat kelas tu. Okey, senang je. Okey, yang pertama kita nak tentukan dia persamaan penyataan ataupun tak. Kita ni kena ingat satu benda. Cikgu bagi tahu kamu. Pernyataan tu apa? Apa ayat pernyataan tu? Okey, kejap. Apakah ayat pernyataan tu? Kita kena tanya diri kita. Kita kena tahu pernyataan tu apa. Okey, tengok ni. Ayat pernyataan, pernyataan apa? Ayat yang boleh ditentukan, ditentukan nilai kebenaran dia. Nilai kebenaran dia. Maksudnya bila kita baca ayat tu, kita boleh timbul satu persoalan dalam diri kita, betul ke? Maksudnya dekat situ, dekat situ dikira sebagai ayat pernyataan. Contoh, ah cikgu cakap kan. Contoh, Cikgu Aman seorang yang handsome. Jadi orang yang dengar ayat tu dia akan orang yang tak pernah jumpa, dia akan tertanya dekat diri dia, betul ke? Jadi bila timbul pernyataan ataupun persoalan betul ke itu, maksudnya kita boleh tentukan dia betul ke ataupun salah. Jadi itu adalah ayat pernyataan. Ayat yang boleh ditentukan nilai kebenaran dia. Apa nilai kebenaran dia? Sama ada dia benar ataupun ayat tu palsu. Eh? Okey, yang pertama, 49 ialah nombor genap. Nombor genap ni adalah apa-apa yang boleh dibahagikan dengan 2 dan dapat nombor bulat. Jadi kalau 49 ni bahagi dengan 2, cara nak cari nombor genap tu macam tu. Kita bahagi dengan 2. Jadi 49 bahagi dengan 2, kita dapat 24.5. Jadi ni dikira bukan nombor genap. Tapi persoalan dia dekat sini bukannya kita nak tahu, kita nak tanya dia, kita nak cakap dia betul ataupun tak. Kita baca balik. Tentukan sama ada ayat berikut adalah pernyataan ataupun tak. Jadi kita boleh tentukan 49 tu nombor genap ke nombor genap ke nombor ganjil. Betul ke 49? Jadi dekat sini, ya, ini adalah ayat pernyataan. Yang B pula, oktagon mempunyai 8 sisi. Kita boleh tanya diri kita, betul ke oktagon 8 sisi? Kan dalam poligon, kita belajar dalam bab 2. Segi 3, segi 4, pentagon. Segi 4, lepas tu pentagon segi 5, heksagon lagi 6. Nombor 7, heptagon, nombor 8, oktagon. Jadi dekat sini banyak gon tu. Nanogon, dekagon, 9, 10. Jadi kita boleh tanya diri kita betul ataupun tak. Jadi oktagon mempunyai 8 sisi. Betul ke oktagon tu 8 sisi? Jadi ini dikira sebagai ayat pernyataan. X tambah Y. X tambah Y. Apa benda? Hasilnya pun kita tak tahu. Hasilnya pun kita tak tahu. Jadi contohlah. Kalaulah kita nak assume X tu berapa? X tu sama dengan 1. Y tu sama dengan 2. Kita masukkan 1 ke dalam X dan 2 ke dalam Y. 1 tambah 2 sama dengan 3. Apa benda 3-nya? Jadi X tambah Y sahaja ni jawapan dia bukan pernyataan. Bukan dikira sebagai bukan pernyataan. Selalunya kalau dia melibatkan simbol matematik barulah dia dikira sebagai pernyataan. Contoh simbol lagi besar, lagi kecil. Maksudnya kita boleh cek betul ke dia lagi besar, betul ke lagi kecil. Ataupun simbol melibatkan set, persilangan ataupun kesatuan. Betul ke nombor unsur ni dalam persilangan ataupun dalam kesatuan. Selalunya kalau dia general macam ni, kita tak cakap dia sebagai satu ayat pernyataan. Cikgu harap jelaslah penjelasan tu. Okey, habis nombor muka surat nombor 1. Boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, yang kedua kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Dekat sini tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar ataupun palsu. Kamu jangan cek dah dia pernyataan ke tak. Sebab apa? Sebab dia kata
pernyataan. Ayat dekat bawah ni semua ayat pernyataan. Jadi kamu kena cek dia adalah benar ataupun palsu sahaja. Jadi kita cek kepada nombor 4. Segi empat tempat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Okey. Segi empat tepat. Empat tepat. Empat tepat tu maksudnya square lah. Eh? Okey, empat tepat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Ni sisi pertama, cikgu bagi dia 5 cm. Ni sisi kedua 5 cm. Ni sisi ketiga 5 cm. Dan sisi yang terakhir 5 cm. Jadi dia dikira sebagai pernyataan yang benar. Sebab apa? Empat tepat dekat sini membawa maksud. Empat tepat ni membawa maksud 4 sisi yang sama panjang ni. Cikgu buktikan. Jadi ini dikira sebagai pernyataan yang benar. Ni penjelasan dia dekat bawah. Yang kedua B pula. Cikgu selesaikan B. 3 tambah 5 lagi kecil daripada 9. Kita tambah 3 tambah dengan 5 lagi kecil daripada 9. Kita tambah 3 tambah 5 dapat 8. Maksudnya 8 tu lagi kecil daripada 9. Jadi kita boleh cek. Kita boleh cek dia betul ataupun palsu. Jadi dekat sini benarlah. Sebab 9 tu lagi besar daripada 8. Jadi simbol yang digunakan ni adalah simbol yang betul. Okey C. Hasil tambah semua sudut pedalaman bagi semua segitiga ialah 180. Apa tu hasil tambah? Apa formula dia? Dia ada formula dia. Hasil tambah sudut pedalaman. Formula dia N tolak dengan 2 darab 180. Bila ni formula untuk hasil tambah sudut pedalaman. Kita ada segitiga. Dia kata segitiga. Segitiga. Okey, segitiga ni dia ada berapa bucu? 1, 2, 3. Jadi N dia sama dengan 3. Jadi 3 ni kita gantikan ke dalam formula ni. 3 tolak dengan 2 darab 180. 3 tolak 2 dapat 1 darab 180. 1 darab 180 kita dapat 180. Apa maksud dia? Maksud dia sudut dekat nombor 1 tambah dengan sudut dekat nombor 2 tambah dengan sudut dekat nombor 3. Dia akan dapat 180. Ini yang dimaksudkan dengan pengetahuan tentang matematik. Ini yang dimaksudkan dengan pengetahuan tentang matematik. Kalau kamu tak tahu ataupun kamu punya pengetahuan kurang sedikit tentang general matematik ni, pengetahuan am. Kamu takkan dapat nak buat soalan ni. Kamu takkan dapat nak tentukan dia benar ataupun palsu kalau kamu tak tahu formula ni. Jadi jawapan dia 180. Okey, sialah 180. Jadi ini pun dikira sebagai benar. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh tengok recording ada. Okey, majmuk senang sahaja. Senang sahaja. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Maksudnya cikgu nak suruh kamu gabungkan pernyataan pertama P dan Q pernyataan kedua menggunakan dan. Kita kena tengok objek dengan subjek. Objek yang dekat depan, subjek dekat belakang. Contoh P. P. Segitiga, objek. Poligon, subjek. Ini adalah objek. Ini adalah subjek. Ini adalah objek. Objek. Ini adalah subjek. Jadi, kenapa kita cuba cek ni? Kalau subjek dia sama, kita boleh terus gabung. Nampak ni. Segitiga, objek pernyataan pertama. Pentagon, objek di pernyataan kedua. Dia terus gabungkan dia punya subjek. Ialah poligon. Tu maksud objek dengan subjek. Kita kena tahu supaya kita buat pernyataan majmuk yang betul. Okey. Jadi, habis dekat sini. Okey, kita akan menjawab beberapa soalan. Okey. 24 ialah satu nombor gandaan 6. P. Objek yang pertama adalah 24. Ini objek. Gandaan 6. Ini adalah subjek. Pernyataan kedua pula Q. 24. Ini adalah objek. 2 adalah subjek. Jadi macam mana kita nak gabungkan menggunakan dan ni? 24. Bila dia punya objek dan subjek dia sama, tulis sekali sahaja. 24 ialah
satu nombor gandaan 6. Kita salin satu nombor gandaan 6. Nombor gandaan 6. Lepas tu guna dan dibahagikan. Boleh dibahagikan tepat dengan 2. Boleh dibahagikan tepat dengan 2. Jadi apa yang cikgu cuba highlight dekat sini adalah tak perlu nak salin banyak kali dia punya objek sebab pernyataan pertama dengan pernyataan kedua objek dia sama. Okey. Cikgu buat pula B. 15. Ini adalah objek dia. Nombor gandaan 3 ini adalah subjek. Sama juga dengan bawah. 17 ni objek. Gandaan 3 ni subjek. Huruf ataupun maklumat pertama kepala ayat tu dikira sebagai objek. Akhir ayat tu dikira sebagai subjek. Jadi macam mana nak gabungkan? Menggunakan atau. 15 atau 17. Ialah satu nombor gandaan 3. Ini sahaja cara kita nak gabungkan dia. Tengok objek dengan tengok subjek. Kalau lain objek macam mana? Barulah kita salin penuh. Okey, habis penjelasan dekat situ. Okey, akhir sekali. Ni cikgu buat. Okey, sebuah segi empat. Implikasi pertama dengan implikasi kedua. Apa yang kita kena highlight dekat sini? Kita kena tahu dia punya pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Dia guna pernyataan majmuk. Jadi, cara nak detect dia. Sebuah segi empat selari ialah sebuah rhombus. Ini jika dan hanya jika kita keluarkan. Ini adalah pernyataan pertama. Yang kedua. Dan hanya jika perpenjurunya adalah berserenjang. Ini Q dia. Pernyataan implikasi yang pertama adalah jika P, maka Q. Jadi jika P dia apa? Jika sebuah segi empat selari ialah sebuah rhombus, maka penjurunya adalah berserenjang Q. Ini pernyataan kedua. Yang pernyataan implikasi kedua kita terbalikkan pula. Jika Q, maka P. Jadi bila kita dah detect mana satu P, mana satu Q, senanglah. Jika Q kita salin, jika perpenjurunya adalah berserenjang, maka segi empat selari ialah sebuah rhombus. Itu cara dia. Okey, kalau pernyataan kedua, tengok ni. B subset A jika, maksudnya ini dikira sebagai pernyataan pertama P. Hanya jika unsur set A ialah unsur set B. Ini pernyataan kedua, iaitu Q. Okey, jika P, kita salin benda yang sama. Jika P, maka Q. Jika B subset bagi A, maka set A ialah unsur set B. Macam tu je. Okey. Yang kedua, implikasi kedua. Jika Q, maka P. Jika set A ialah unsur set B, maka B adalah subset bagi A. Itu sahaja kita punya homework pada minggu ini. Mudah sahaja. Cikgu tak nak berat-berat. Cikgu harap boleh faham dengan jelaslah macam mana penyelesaian setiap homework. Okey, jadi sampai situ sahajalah kita punya penjelasan pada malam ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.